Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita dapat menyambung balik bacaan kitab kita Al-Adabul Mufrad pada bab 122, muka surat 263, bab ad-dalu 'alal khair. Bab ad-dalu 'alal khair, bab petunjuk ke arah kebaikan. Hadis 242. Kita tengok hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab berikut. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubdi'a bi fahmilni qala la ajidu walakin i'ti fulanan فلعله أن يحملك فأتاه فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, katanya seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, sesungguhnya tungganganku tidak berada di dalam keadaan yang baik, jadi tolong tumpangkan aku. Lantas baginda bersabda, aku tidak mempunyai tunggangan, akan tetapi pergilah kepada si fulan, dia pasti akan membantu menumpangkan kamu. Maka lelaki tersebut pergi kepada si fulan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si fulan tadi pun menumpangkannya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi diberitahu tentang perkara tersebut, bahawa lelaki itu sudi untuk membantu memberikan tumpangan kepadanya. Lantas baginda bersabda, sesiapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ini hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang keutamaan, kelebihan dan ganjaran yang diperolehi oleh orang yang menjadi petunjuk, mengajar ataupun pembuka jalan kepada kebaikan untuk orang lain. Yang mana mungkin orang yang mengajar atau orang yang membantu itu tidak berkemampuan untuk melakukannya sendiri. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tak boleh nak tolong orang yang datang minta bantuan kepada kita. Dari sudut kekangan keuangan ataupun kemampuan yang kita miliki, seperti yang berlaku dalam kes Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, baginda minta supaya pergi kepada seseorang yang dia mempunyai kemampuan. Asalnya lelaki yang datang minta bantuan tu
dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya kalau kita tengok dan kalau kita baca, orang yang datang minta bantuan tu dia pergi jumpa Nabi supaya Nabi boleh bantu dia untuk memberikan tumpangan atau memberikan kenderaan, kuda, unta dan sebagainya, kerana dia tak ada tunggangan. Jadi dia nak pergi minta tolong, pinjam dan sebagainya. Hatta dalam kes ni Nabi tak boleh tolong, sebab Nabi sendiri tak mampu. Tapi itu bukan alasan atau halangan yang menyebabkan Nabi SAW melepaskan tangan dia atau membiarkan lelaki itu tanpa bantuan. Tapi Nabi kata pergi. Nabi kata kalau nak bantuan atau nak perlukan pertolongan ini, pergi kepada lelaki yang seorang lagi ni. Dia ni boleh tolong. Nabi tunjuk. Nabi bagi tahu kata dia boleh tolong. Kemudian lelaki itu pun pergi jumpa dengan orang yang dimaksudkan, yang ditunjukkan oleh Nabi yang boleh untuk membantu dia. Bila dia pergi, dan alhamdulillah memang lelaki itu mau tolong. Tetapi orang yang membuka jalan, menunjukkan tempat yang boleh dia pergi minta tolong ni, Nabi SAW. Tapi Nabi tak boleh tolong. Nabi tak mampu. Tapi Nabi tunjuk, dia boleh. Kemudian bila dia datang kepada Nabi SAW, dia cerita alhamdulillah, orang yang Nabi tunjukkan itu mau dan telah memberikan pertolongan kepada dia. Lantas Nabi SAW sebut, Nabi kata orang yang menunjukkan, man dalla ala khair, man dalla, sesiapa yang dia menunjukkan, menjadi contoh, atau dia membuka jalan, atau dia yang menjadi asbab kepada mana-mana kebaikan yang orang lain dapat daripada bantuan dia, maka dia mendapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Maka tuan-tuan, hadis ini menjadi motivasi, menjadi kepada kita satu semangat, memberikan semangat. Kalaulah kita sendiri tak boleh tolong, kita menjadi pemudah cara atau perantara di antara pihak yang memerlukan bantuan dengan pihak yang boleh memberikan bantuan. Kita menjadi orang tengah. Kita tak boleh bantu, tapi kita janganlah lepas tangan. Sebab itu, hadis ini boleh kita tujukan kepada NGO, yang mana mereka ini kebanyakannya menjadi orang tengah, menyalurkan bantuan. Ini bagus NGO yang ada ni. Badan-badan bukan kerajaan ni, yang mana mereka ini dari sudut bantuan ataupun sumbangan yang mereka agihkan, yang mereka berikan, bukan daripada milik mereka sendiri. Mereka ni hanya menjadi pengagih atau pengantara di antara pihak yang nak bagi bantuan dengan masyarakat yang menerima bantuan. Jadi walau bagaimanapun, kalau kita tengok kepada hadis ni, NGO yang ada ni, badan-badan kebajikan, sukarelawan ni, mereka juga mendapat pahala yang sama dengan pemberi bantuan tadi. Kerana mereka yang membuka jalan, atau mereka yang memudah cara, atau mereka yang menyampaikan bantuan tersebut, walaupun bukan daripada hak ataupun milik mereka. Ini salah satu daripada motivasi ataupun ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada mereka yang menunjukkan kebaikan ataupun menjadi punca orang mendapat kebaikan. Demikian juga dengan tugas-tugas lain, yang mana kebaikan itu datang daripada usaha kita. Contoh, pihak penganjur, yang mana bukan dia yang mengajar atau dia yang memberikan ilmu itu, tapi dia yang merangka atau dia yang menjayakan majlis tersebut, dia pun dapat pahala yang sama
dengan orang yang menyampaikan. Kerana tak mungkin majlis itu boleh berjalan, boleh berlangsung, boleh terjadi, penceramah itu boleh datang bagi ceramah, atau orang yang nak bagi bantuan tu boleh datang, melainkan dengan usaha yang telah dilakukan oleh pihak yang ketiga ni, pihak penganjur ni, pihak jawatan kuasa pelaksana ni. Sebab itu tuan-tuan, jalan untuk kita mendapat pahala, jalan untuk kita mendapat kebaikan ni banyak. Ni macam saluran media ni. Bukan mereka yang ceramah, bukan mereka yang menyampaikan ilmu, tetapi mereka yang menjadi punca orang ramai yang luar daripada kita ni, luar daripada kawasan kita ni, mendapat siaran ini, boleh menonton. Jadi kalau tidak kerana adanya saluran media ataupun rakaman ataupun siaran langsung ini, tidak dapat dilihat ataupun tak dapat ditonton, diambil manfaat oleh orang-orang yang tidak berkesempatan untuk hadir. Ini juga termasuk di dalam hadis, sesiapa yang menunjukkan kebaikan maka dia juga mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya banyak jalan, saluran, cara, jalan yang boleh kita perolehi pahala ni, walaupun kita tak boleh melakukan dengan harta ataupun dengan kemampuan diri kita sendiri. Demikian, kalau kita tengok dalam hadis yang lain, saya ambil sebagai tambahan kepada hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, kerana dia bawa satu hadis saja dalam bab ini, kita cuba tengok hadis-hadis yang lain yang juga semakna dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an anna fata min Aslam qal ya Rasulullah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bih. Dia kata, ya Rasulullah, satu lelaki pemuda daripada suku kaum Aslam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang pemuda daripada suku kaum Aslam, daripada kabilah Aslam. Dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, inni uridu al-ghazwa, aku berhajat, bercita-cita, ada rancangan untuk pergi berperang. Walaysa ma'i ma atajahhazu bih, tetapi malangnya aku tidak mempunyai bekalan. Dulu perang dia tak macam sekarang lah, kan? Kita baca dalam sirah, orang yang nak pergi perang pada zaman Nabi, dia kena siapkan bekalan dan kelengkapan sendiri. Dia kena cari unta, kuda sendiri, dia kena cari pedang, dia kena cari bekalan makanan sendiri. Modal tu kena bawa keluar dulu. Kemudian bila dia pergi perang, dia akan dapat balik balasan yang disebut dengan ghanimah, harta rampasan perang. Atau kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, dia sebut surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, boleh tengok surah tu. Jadi orang yang pergi perang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia kena keluarkan modal, nak kena keluarkan bekalan sendiri. Jadi orang yang ada duit ni mudahlah, kan? Dia boleh beli kuda, dia boleh beli unta, boleh beli pedang, boleh beli perisai, boleh siap makanan. Nak pergi ni mungkin berhari-hari. Ada orang yang dia nak pergi, dia ada kekuatan, kemampuan dari sudut kesihatan, tapi dia tak ada duit, tak ada kuda, tak ada unta. Jadi dalam cerita ni, lelaki ni dia dapat masalah yang sama. Dia kata, ma atajahhazu bih, aku tidak ada bekalan tapi nak pergi. Macam mana? Kata Nabi, i'ti fulanan, macam ni lah, kau pergi jumpa satu orang ni, fa innahu qad kana tajahhaza, dia ni telah prepare barang, kelengkapan, kenderaan untuk pergi perang dengan kita ni. Dia dah siap dah. Cuma apa? Famarida,
dia jatuh sakit. Tuan-tuan, dalam kehidupan macam itulah. Kan? Ada orang yang ada duit tapi dia tak ada kesihatan. Dia tak boleh pergi. Ada orang yang ada kesihatan, duit pun tak ada. Kan? Macam orang nak pergi Mekah. Ni nak pergi bulan 5, bulan 6 ni. Kan? Ada orang yang sihat. Sihat tubuh badan, fizikal, tak ada penyakit, fit untuk pergi. Lulus ujian kesihatan, kuat. Tapi dari sudut keuangan dia mengalami sedikit kesakitan. Kan? Dia dapat surat tawaran tapi dia tak mampu nak bayar sebab dia tak ada duit. Kan? Jadi mungkin orang yang ada duit bolehlah sponsor. Berat tuan. Baca hadis ni boleh mai tak nak amal tu tunging buyung juga. Dia kata macam ni lah, saya ni patut pi ni umrah ni, tapi sakit pula dah, tak boleh pi. Macam ni lah, saya bagilah duit ni, hantar dia pi. Kalau ikut hadis ni, kalau betul-betul kita beriman, pahala sama. Tapi tuan-tuan, pasal apa kita rasa berat nak buat? Pertama, dia melibatkan duit. Kita akan fikir, padan kau pun nak bagi dia pi duit aku ni. Bukan 7-800. Kalau 7-800 mungkin demam 3-4 hari. Demam juga 7-800 pun. Ni 7-8 ni hangui. Kan? Tak apalah macam ni lah ustaz. Saya cancel pi. Saya pi nanti bila saya lega. Tapi ni bolehlah juga macam tu. Tapi ni ada lah yang nak pi. Tak cukup ke ni? Macam mana? Tak bagi dia pi dulu. Tak apalah ustaz weh. Tengok ke depan lah. Lagu ni, ayat-ayat lagu ni mali dah saya abang dah hakim weh. Ayat kata nak fikir dulu, tengok ke depan, nanti nak berunding dulu, nanti nak bincang anak-anak dulu. Berunding ni dalam arti kata apa? Dalam arti kata kita hendaklah ada hasrat untuk merealisasikan benda itu. Maksudnya kita akan usaha untuk bagi jadi. Janganlah kita rasa berat kerana Allah janjikan pahala yang besar yang sama. Nampak hadirin mukminin? Cuma demikian dalam kehidupan kita tuan-tuan. Dalam kehidupan kita biasalah. Dalam kehidupan kita biasa, ujian itu dia akan mari. Ujian itu dia mari dalam erti kata apa? Ujian itu dia mari dalam erti kata perasaan kita. Perasaan ni jangan main. Kadang-kadang perasaan ni kita nak lawan ni bukan senang. Pertarungan perasaan tu. Duit ni dia melibatkan apa? Perasaan. Nampak? Jadi kadang-kadang apa? Boleh bagi, tapi dia duk main hasutan. Dia tahu kalau bagi ni rugi, kalau bagi ni hilang, habis. Nampak? Jadi seelok-eloknya kita apa? Kalau tak boleh bagi semua, kita bagi sikit. Macam saya kata, ada juga sumbangan kita. Kalau lebih elok, lebih baik daripada bagi banyak. Tapi kalau tak boleh bagi, buat macam hadis ni, kita tunjuk pada tempat yang boleh bagi. Maka kita sambung hadis ni. Dia kata apa? Dia kata i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhadha fa marida. Dia pun sakit. Bila dia sakit, fa'atahu, dia pun pilah dekat kawan yang sakit tadi. Faqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah menyampaikan salam.
Dia pergi dekat kawan yang sakit tu, dia kata, Nabi sampaikan salam. Aku ni bawa salam Nabi, kirim salam. Wa yaqul a'tini alladhi tajahhazta bihi. Apa dia? Nabi kata, bagilah dekat aku bekalan yang kau dah siapkan tu. Dia tak kenal kawan tu lah. Dia tak tahu kata kawan tu dah prepare, dah ada bekalan. Dia menghabak kat kawan tu. Dia kata, Nabi habak, Nabi sampaikan salam, hang dah tak lepi sakit, bekalan dah ada, mai bagi kat aku. Pasal aku sihat tapi bekalan tak ada. Jadi dia yang duduk di rumah ni, tuan-tuan, ada 3 benda. Dia yang sakit duduk di rumah, tak boleh pi perang, tapi bekalan dia dapat pahala macam kawan yang pi perang tu. Pasal itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut kepada sahabat, ketika mereka nak pergi perang Tabuk, sampai di satu tempat, mereka berehat. Mereka nak pergi perang Tabuk. Keluar daripada Madinah nak pergi perang Tabuk. Berhenti tengah jalan. Mereka kata apa? Mereka kata, tuan-tuan, Nabi kata kat mereka, Nabi kata, ada orang yang duduk di Madinah, dia tak pergi macam kita, tak keluar macam kita, tapi dia dapat pahala sama dengan kita. Sahabat kata, macam mana boleh Rasulullah? Dia duduk di sana, dia tak susah. Nabi kata, mereka memang niat nak mai kat kita, nak join perang kita, tapi mereka sakit, mereka tak ada bekalan. Niat itu ada. Nabi kata, niat itu telah dapat pahala sama macam kita yang buat ni. Jadi kawan ni, dia memang nak pergi perang, bekal dah ada dah, betul dia nak pergi, niat dia betul, cuma dia sakit. Allah uji kot tu, dia pergi bagi kat kawan tu pergi perang. Kalau dia tak bagi, kawan tu pun tak boleh pergi. Apa yang berlaku? Dia pun bagilah kat kawan tu. Dia pun bagi dah kat kawan tu, kan? Setelah itu, dia kata apa? Bagi semua ni, jangan tinggalkan apa-apa. Maknanya bagi. Bagi, kan? Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi watak yang kedua, Nabi pun dapat bahagian dia yang sama. Apa dia? Bahagian dia apa dia? Dia yang menjadi perantara, yang tunjuk supaya kawan tu dapat tempat jumpa dengan orang yang boleh tolong. Sehingga walaupun dia memang minta dekat Nabi, Nabi nak bagi, Nabi tak mampu, tapi dia tahu, Nabi tahu. Ini juga boleh kita ambil peluang. Sebab itu ada orang tanya dekat Nabi, macam mana nak buat? Nabi kata, nak buat baik ni, pertama kau bagi sedekah. Dia kata dia tak mampu. Kan yang 3-4 cara alternatif yang Nabi tunjuk dekat dia. Pertama, kau bagi sedekah. Dia kata kalau dia tak mampu, kau pergi cari orang yang nak bagi sedekah, kau pergi tolong bagi untuk pihak dia. Kalau dia tak boleh, dia kata pertama dia nak bagi, dia tak boleh. Nabi kata kalau kau tak boleh bagi sendiri, kau pergi ambil duit dekat orang yang nak bagi ni, kau pergi agih. Dia kata kalau dia tak boleh agih, dia nak bagi sendiri tak boleh, dia nak tolong agih tak boleh, Nabi kata ada satu cara lagi kau nak buat baik, iaitu apa dia? Kau duduk diam, jangan menghalang. Dia ada 3. 1, bagi sendiri. Yang kedua, tolong orang bagi, dapat juga pahala macam orang yang bagi, kan? Kadang-kadang tukang masak, orang bagi duit, dia tolong masak, kan? Tolong pergi beli, tolong pergi hantar, kan? Bukan duit dia, duit orang lain, dia tolong pergi hantar, dia tolong urus, dia dapat pahala sama. Kalau yang ketiga ni, dah pertama tak boleh buat, bagi sendiri tak ada duit, nak tolong orang pun tak mampu dan tak berhajat nak tolong orang yang nak bagi ni, yang ketiga ni dia tolong sengap, dia jangan ganggu dan halang orang nak buat. Nampak? Okey. Hadirin mukminin, itu antara
dalil yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelum kita nak simpulkan ni, kita nak kena bagi clear. Kalau menjadi pembuka, penunjuk, contoh yang baik boleh pahala, maka hendaklah kita juga sebut pada kuliah ini, siapa yang tunjuk contoh membuka jalan kepada keburukan, dia pun mendapat dosa. Contoh kan, dia memang tak buat dosa tu, tapi dia yang akal tu. Dia yang tunjuk tempat tu. Dia tak, aku ni dulu duk berjudi lah, aku berhenti lah. Tapi kalau hang nak ajak aku pergi, aku tak pergi dah lah ni. Aku tak main dah benda ni. Tapi aku boleh habak lah tang mana. Tak apa kalau hang tak pergi, tak apa, hang habak cukup. Ni hang nak kena, hang nak tahu, hang pergi di tempat tu. Depa bukan nak bagi masuk, hang habak nama aku. Depa bukan nak bagi masuk takut polis ke apa ke, hang habak nama aku. Depa bagi masuk lah pasal aku memang bekas member situ lah, ahli situ. Terima kasih lah. Aku tak mau dah, aku berhenti lah bab-bab ni. Tapi aku habak kat hang lah pasal hang duk main lagi. Yang ni tuan-tuan, dia panggil apa? Yang ni dia panggil rakan subhat. Kan? Dia. Kalau bulan puasa, dia puasa. Dia kata, tang mana yang duk jual nasi siang-siang ni? Dulu kalau aku duk beli masa aku tak puasa tu, dululah belakang kilang ais tu. Kalau hang nak pi, hang kena sebut macam ni, raya. Dia ada bahasa kod dia. Sebut raya tu dia tahu lah. Kan? Dia tahu lah. Dia akan bagi nasi kanak dengan teh air. Oh tu ke? Terima kasih lah. Aku tak buat dah kelaku dulu ni. Aku lah alhamdulillah lah puasa penuh. Tapi aku habak kat hang lah pasal hang tak puasa. Kan hampir beli di situ. Tapi hanya ada cerita Quran lain pula. Yang habak kat geng-geng kita ya, geng plastik hitam. Ini semua tuan-tuan, walaupun dia puasa, tapi dia punya jalan tu, tunjuk contoh tu dia. Nampak tuan? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanquthu dhalika min ujurihim syai'a. Sesiapa yang menunjuk dan menyeru, menjadi contoh dan membawa kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti mana orang yang mengikuti dan melakukannya, tanpa mengurangkan pahala orang yang buat tu. Wa man da'a ila dhalalatin, sesiapa yang menunjuk dan menjadi contoh, menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ithim, dia juga mendapat dosa, mithlu atham, seperti mana dosa man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. Dia yang tunjuk, dia yang ajar, dia yang contoh, dia yang membuka jalan itu. La yanqusu dzalika min azamihim syai'a, tanpa dikurangkan dosa orang yang melakukannya. Sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, tidak ada alasan untuk kita tak melakukan kebaikan. Jika tidak mampu dari sudut fizikal, dari sudut harta, masih ada banyak lagi jalan dan ruang untuk kita mendapat kebaikan pahala yang sama dengan menjadi penunjuk, pengajar, pembuka atau pemudah cara kepada kebaikan tersebut. Yang ni kalau kita nak bagi contoh dalam masyarakat kita, banyak. Banyak kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan antara dua, sama ada kita yang memiliki harta dan juga bantuan tersebut. Jika kita tidak direzekikan harta dan bantuan tersebut, bantuan itu bukan daripada kita ataupun daripada milik diri kita, tetapi kita menjadi pihak yang ketiga ataupun pihak yang menjadi pembuka jalan
kepada perkara tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat faedah daripada hadis ni dan juga mendapat contoh bagaimana kalau tak boleh dalam saluran yang pertama, ada saluran-saluran lain yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjanjikan pahala yang sama kepada orang yang sama ada orang yang buat atau orang yang tak buat, tetapi membantu orang yang nak buat tadi. Jadi ini bagi semangat, walaupun kita mungkin dari sudut laba dunia tak dapat. Habuat dunia kita tak dapat. Yang hang pulun sangat hang dapat apa? Dia dapat nama. Dia dapat pahala. Yang hang duk bersusah payah, yang hang duk rajin pelik ni pasal apa? Hang boleh apa? Yang ni. Hadis-hadis ni untuk jawapan kepada orang yang bertanya apa yang kita dapat di sebalik pertolongan dan juga usaha yang kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.